Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza, welcome back to my channel. Okey, hari ni saya tak masak, saya tak kemas rumah, saya tak pergi beriadah. Saya cuba nak buat list barang-barang dapur yang perlu saya beli. Sebab hari Ahad nanti saya nak pergi beli barang dapur. Jadi saya nak buat list lah supaya tak terbeli barang yang masih ada. Dan barang yang perlu dibeli tak tertinggal lah, tak tertinggal daripada dibeli. Jadi hari ni saya nak buat list. Alamak, buka-buka dah keluar pajak pula. Itu perkara biasa. Untuk saya itu adalah perkara biasa. Okey, untuk bahagian list tu, ni bahagian ni macam biasalah, ikutkan bulan ni ke bulan lepas ke bulan akan datang ke, sama je barang-barang yang perlu dibeli. Jadi inilah dia list dia. Ini yang untuk bulan lepas. Jadi untuk bulan ni saya belum tulis lagi, tapi sebenarnya sama je. Sama je dia punya barang. Tapi sebelum nak tulis tu, kita kena check dululah. Okay, saya nak check dekat dalam drawer pink ni, bahagian bawah sekali yang ini. Ini biasa saya simpan barang-barang yang saya belilah, barang-barang dapur. Maksudnya macam mandian ke apa ke, dekat sini. Okay, jom kita tengok apa yang masih ada dan apa yang dah habis. Okay, agak bersepah dan tak tersusun. Kadang tu bila waktu rajin memang kemas teratur je. Tapi bila dah lama-lama tu dah malas, bila nak guna main tarik. Lepas tu tinggal macam tu je. Macam ni keadaan dia, tak teratur dah. Banyak barang yang dah tak ada. Banyak ruangan yang kosong. Yang hujung tu pewangi rumah ada 2 lagi, jadi tak perlu nak beli. Lepas tu ada bedak. Bedak tak payah nak beli, dah ada, masih ada. Lepas tu pisau cukur ada. Lepas tu yang main tu sabun. Itu banyak lah sebab satu set tu ada 4 ketul. Jadi masih banyak, tak perlu beli. Lepas tu sunlight tinggal 1 paket. Ini memang kena beli sebab saya jenis banyak guna sabun basuh pinggan. Setakat sepaket ni sehari 2 je habis dah. Jadi kena belilah sunlight. Lepas tu yang ni mandian Mei. Ni ada satu lagi. Tak perlu beli kot. Rasanya dekat dalam bilik air pun masih ada rasanya lah. Nanti kita check. Lepas tu yang ni ada deodorant. 3 deodorant ni. Yang ni deodorant anak saya. Yang ni saya punya. Jadi yang tak ada suami saya punya. Jadi kena belilah dia punya deodorant. Lepas tu yang lain-lain semua dah tak ada. Shampoo tak ada. Lepas tu apa lagi kalau tengok macam ni memang tak boleh nak ingat. Kita kena tawaf semua kawasan. Okey, daripada drawer ni kita beralih ke drawer hujung sana tu. Kita tengok apa yang perlu dibeli. Sebenarnya saya nak tengok tisu basah masih ada ke tidak. Tapi korang jangan terkejut sebab macam tongkat pecah. Nampak tak? Korang selalu cakap saya rajin, pembersih lah apalah. Tapi korang tak tahu di sebalik tabirnya. Malas juga nampak. Ini ada yang beli-beli. Campak kat sini tak susun. Kadang sampai dah lupa ada beli barang. Nampak? Macam ini orang bagi bendera. Masa 31 Ogos tu. Lepak dekat Tasik Biru. Diorang bagi free lah bendera. Lepas tu ni yang saya nak check ni. Tisu basah. Penting juga dalam kereta ke apa kan. Tinggal satu ni je dah tak ada. Jadi kena standby lah. Jadi kena beli. Lepas tu jomlah cuci mata. Ni hari tu kan saya buat haul. Beli benda ni. Tersadai dekat sini je. Ni nampak. Tabung. Suami saya cari mana tabung dia nak simpan duit shilling. Saya cakap saya tak ingat mana saya letak. Padahal kat sini. Betul ni pun. Kononnya nak orang kata sapu-sapu dekat bonet kereta. Tak juga. Plastik pun tak buka lagi, nampak. Lepas tu ni beg yang saya beli hari tu dekat Eco Shop. Yang saya cakap macam comel je kan. Ni pun tersadai dekat sini. Lepas ni yang hujung ni sebenarnya saya beli alas kaki dekat Eco Shop juga ni. Balik-balik terus simpan. Dan jadilah tukun kat situ. Kau nampak tak habuk? Ni dekat sini. Itu tandanya saya dah lama tak lap habuk dekat rumah saya, nampak. Dia dah meminta-minta untuk mengemas. Tapi tak tahu bila. Tak berapa nak rajin lagi. Jadi sementara tu kita campak dulu macam ni.
Bila datang orang kata kerajinan, barulah kita kemas. Sebenarnya rumah kecil kan, jadi kadang-kadang orang kata tak ada idea mana nak letak benda ni, mana nak simpan kan. Jadi longgokkan dulu. Nanti bila datang kerajinan tu barulah kemas. Bab ni korang jangan contohi saya. Sebab itulah saya cakap, jangan kata, jangan puji saya rajin ke apa ke. Sebenarnya tak, saya pun pemalas juga. Okey, jom kita check dekat dalam toilet apa yang perlu dibeli. Ni bilik termenung. Okey, untuk dalam toilet yang perlu saya beli, belah tepi sekali. Yang belah tepi ni sabun basuh baju yang ini. Ada lagi dalam ni sebenarnya. Dan saya ada stok dekat bawah sinki, saya letak sabun basuh baju. Jadi saya kena tambah lagi satu je. Lagi satu tu penuh, botol besar. Jadi tak perlulah nak beli banyak. Lepas tu yang nombor 2 ni pewangi baju. Masih penuh. Lepas tu yang itu botol kurus tu, itu pencuci tangan. Itu dah habis. Itu botol kosong je sebenarnya tu. Jadi saya kena beli. Lepas tu yang ini pewangi rumah. Tadi masih ada kan, dalam drawer pink tu masih ada, jadi tak perlu beli. Lepas tu yang ini memang kosong. Tapi sebenarnya daripada mula-mula saya beli sampai sekarang tak pernah guna pun lagi. Cadangnya nak letak sabun basuh baju yang jenis cecair kan. Tapi saya tak beli lagi dia punya, orang kata apa ni, orang panggil lapeh. Dia punya baldi lah, baldi kecil tu kan. Selalu kan orang pakai dia tak baldi kecil sini. Saya tak beli lagi benda tu. Jadi itulah sampai sekarang tak guna. Dah lama dah ni, tak tahulah bila nak guna. Jadi untuk dalam toilet tu je lah yang perlu dibeli, sabun basuh baju dengan sabun pencuci tangan. Okey, ni dia sabun pencuci tangan untuk toilet ni lah. Tinggal banyak tu je. Biasanya saya beli botol besar, lepas tu saya top up lah dekat dalam botol kecil ni. Tu je lah yang tinggal, jadi memang kena belilah. Okey, settle bahagian toilet. Kita beralih ke bilik mandi. Saya sebenarnya dua-dua pun saya panggil toilet. Ambil mudah aja, asal boleh je. Okey, yang atas sekali tu ni stok lah. Yang warna putih tu bedak. Lepas tu ada macam bekas-bekas kecil ni. Ni sebenarnya kalau pergi holiday, saya pakai bawa yang botol kecil je, shampoo dengan mandian. Tak gunalah itu kalau keluar je lah, kalau bercuti ke apa kan. Kalau tak, dia tersadai je lah kat situ. Yang ni shampoo, tapi botol ni botol kosong je, dah habis. Jadi kita beralih ke bawah. Yang ujung tu Mei, mandian Mei. Tadi kan dalam drawer pink tu ada lagi mandian Mei yang belum buka, jadi tak perlu nak belilah. Yang ni shampoo. Shampoo ni memang dah ringan sangat dah. Dalam drawer tu tak ada stok shampoo, jadi memang kena beli. Lepas tu yang ni pencuci wanita masih banyak, tak perlu beli. Kemudian yang ini ni shampoo. Anak saya pakai shampoo lain sebab dia tak sesuai dengan kepala dia. Jadi saya beli shampoo lain, lepas tu saya simpan. Maksudnya saya alih ke botol pink ni. Kata nampak botol pink tapi isi dia isi lain sebenarnya. Shampoo je nama lain, tapi letak dalam botol pink. Lepas tu yang ini Colgate, dah kempis. Memang masih ada, tapi untuk bertahan selama sebulan akan datang tu memang tak cukup lah. Jadi kena beli. Dalam drawer tak ada stok, kena beli. Lepas tu ni tiba-tiba hijau lah kan. Sebenarnya ni pencuci muka, saya guna jenama ni sebab sekarang ni muka saya agak bermasalah. Adalah seketul 2 jerawat. Jadi saya pakai ni untuk pulihkan jerawat. Kalau ikutkan warna dia memang saya tak berkenan lah. Tapi sebabkan nak pulihkan jerawat yang seketul 2 tu, terpaksa lah pakai. Lepas tu ni pisau cukur tadi ada lagi banyak, jadi tak perlu beli. Bros gigi pun hari tu baru tukar. Tapi tengoklah nanti kalau saya keluar rasa nak beli yang baru, saya belilah. Lepas tu yang bawah ni sabun mandi yang jenis sabun getol kan, yang jenama Mei tadi tu. Dekat dalam drawer masih banyak, ada 4 ketul lagi yang belum guna, jadi tak perlu beli. Jadi untuk bilik mandi tu je lah yang kena beli. Tu jam pun dah lama tak tukar bateri. Pakai bateri EcoShock, jadi dia tak boleh bertahan lama lah. Itu pun mungkin kena beli juga tu. Penting jam dalam toilet ni, kalau dia tak, orang kata tak berfungsi, tak menyala ke apa ke, tak ada bateri, memang susah. Jadi mungkin saya kena standby
bateri lah. Saya pun tak pasti ada lagi tak stok bateri. Okey, kita beralih ke dapur pula. Ni telur masih ada. Rumah saya tak boleh beli stok telur banyak-banyak kan. Keluar pula anak ayam dekat situ sebab jarang makan telur. Jadi tak perlu belilah. Nanti bila dah habis baru beli. Buat masa ni cukuplah setakat tu dulu. Lepas tu minyak dalam botol 2 ni dah habis. Tapi dekat bawah sikit ni ada stok lagi botol besar, paling besar. Penuh, belum guna pun lagi. Jadi saya rasa saya tak perlu belilah kot. Beras, ni je yang ada. Sebenarnya bukan penuh macam tu. Belah belakang tu kosong, depan je nampak macam banyak, macam penuh kan. Sebenarnya belakang dia kosong. Jadi beras memang kena tambah lah. Tak mungkin lah banyak ni cukup sebulan kan. Seterusnya bahagian ni garam. Ada stok lagi kot. Nanti saya cek. Lepas tu sebut kunyit masih ada. Lepas tu Ajinomoto pun masih ada walaupun sikit. Tapi orang kata tak perlu nak banyak-banyak sebab Ajinomoto ni pakai sikit je, syarat je. Bukannya boleh lebih sangat pun tak elok kan. Jadi bahagian ni tak perlu beli kot. Jadi kita beralih ke sini. Okey, untuk bahagian ni cili kering masih ada. Tak boleh beli banyak-banyak. Kang tumbuh pokok cili pula kang. Lepas tu bawang pun masih ada. Bawang zaman sekarang pun bukannya bagus sangat pun. Orang kata tak berapa cantik dah. Orang kata tak boleh nak beli lebih-lebih. Nanti cepat busuk. Jadi buat masa ni tak perlu beli lagi. Lepas tu yang sebelah ni ada kentang. Lepas tu ada bawang putih. Buat masa ni tak perlulah kot. Untuk bahagian ni tak perlu lagi. Mungkin lagi seminggu akan datang barulah kita top up. Okey, kita beralih ke sini pula. Ni dalam 2 bakul ni saya letak bihun. Jadi nampak tak? Dalam tu masih ada. Jadi untuk bulan ni saya belum masak bihun lagi. Ada 2 paket lagi. Jadi tak perlu beli. Yang dalam ni Maggi. Kalau korang pernah tengok video saya sebelum ni, saya dah pernah beritahu dalam ni Maggi. Walaupun dia tulis beras, hakikatnya dalam dia Maggi. Jadi tadi saya dah cek. Dalam ni Maggi penuh. Dalam ni separuh. Kalau saya nak beli pun mungkin saya akan beli lagi 1 bungkus lah. 1 bungkus besar Maggi. Memang orang kata makan Maggi tak elok. Tapi orang kata kalau emergency ke apa kan, tak ada lauk ke kat rumah atau malam masak ke, bolehlah makan Maggi. Jadi memang saya akan standby lah untuk stok Maggi. Untuk bahagian ni yang biasanya saya perlu beli ni lah. Yang orang kata bekas yang selalu guna ni, tepung bestari dengan tepung gandum. Jadi ni dah habis. Ni pun dah habis, dah ringan dah. Ini memang dah kosong terus. Jadi saya kena beli tepung gandum, saya kena beli tepung bestari. Okey. Jom kita tengok di sebalik tirai tu. Saya kena buka. Kalau nak tengok barang kat dalam tu kena buka sebab gelap. Jadi kena buka, tapi korang jangan terkejut. Macam biasa dia akan bersepah kat dalam tu. Sebab biasalah bila dah ada tirai tu orang tak nampak kan. Jadi belakang tu asal boleh je campak. Jadi kena buka dulu dia punya tirai. Dadah. Sebenarnya saya agak segan nak tunjuk di sebalik tirai ni sebab bersepah kan. Macam ni sardin ada 5 tin lagi. Jadi tak perlu belilah banyak. Tapi jangan risau, dia punya tarikh expired semua jauh lagi. Dan setiap kali saya nak masak, saya akan cek dululah ada, orang kata ada tak, orang kata makhluk-makhluk yang tak sepatutnya ada dalam tu. Buat masa ni alhamdulillah jenama ni tak pernah lagi ada makhluk-makhluk yang tidak diingini. Selamat. Buat masa ni selamat untuk digunakan. Lepas tu yang ini sepatutnya tak perlu ada kat sini lah kan. Sebab ini lebih kepada barang-barang runcit. Tiba tersesat pula barang untuk buat kuih, buat kek ke macam ni. Jadi tapi saya malah nak fikir nak ubah tempat lain. Jadi biarlah kat situ. Lepas tu ni barang-barang rempah. Macam ni kari ikan masih banyak. Dan tarikh expired dia pun jauh lagi. Yang ni kari ayam dah tinggal ni je lah. Jadi ni kena tambah satu paket lagi buat stok. Lepas tu ni garam. Jadi garam masih ada, tak perlu beli. Ini teh. Mana ada buat air teh ke apa ke. Banyaknya kita orang minum air sejuk. Lagi puas. Suami saya pula penggemar Nescafe. Jadi yang kena beli tadi saya cakap apa, kari ayam. Tu je lah. Sebenarnya sebelum ni saya pernah cakap kan, benda ni saya kena ubah. Anak siapa yang menangis ni?
saya kena ubah. Patutnya saya nak kena letak dalam Tupperware lah, Tupperware khas untuk letak benda ni. Sebab saya tak suka letak macam ni, ikat macam ni, ponjok macam ni, saya tak suka. Tapi Tupperware rumah saya yang bahagian atas tu, dia walaupun tutup rapat tapi tetap ulat-ulat dah halus boleh masuk. Jadi dia merosakkan rempah-rempah kari ke apa kan. Jadi sayang lah. Jadi sebab itulah saya letak macam ni je dulu. Nanti bila dah ada Tupperware yang orang kata betul sesuai, yang betul-betul kedap, tak boleh masuk apa, orang kata segala binatang, barulah saya tukar. Hari tu saya dah cakap nak tukar, nak ubah tempat. Sampai sekarang tak tukar-tukar. Nantilah bila ada kesempatan, peralatan yang cukup pun ada, baru kita tukar. Buat masa ni memang tak boleh lagi. Duduklah sederhana. Tapi sebenarnya memang saya tak suka macam ni. Dia macam comot kan. Lepas tu yang ni Santa Clara. Santa Clara ada lagi dalam 7 kotak. Tapi 7 kotak ni sekejap je. Masak kari pakai, masak lemak pakai, buat kuih muih, bubur semua pakai. Jadi sekejap je boleh habis ni. Jadi kena tambahlah stok dia. Lepas tu yang ini susu. Ni susu ada lagi 2 tin. Memang kena tambah. Lepas tu yang ni Nescafe. Ada 1 botol kecil je lagi. Jadi memang kena tambah. Dan kalau korang nampak tu wire tu, saya tak suka. Sebab itulah saya tutup dengan tirai. Sebab dia nampak serabut kan wire-wire tu kan. Jadi tu sebabnya saya jarang-jarang tunjuk. Ni lah dia. Rupa isa balik tirai. Tak teratur pun. Asal boleh je, campak je. Okey, jom kita cek tempat lain pula. Lupa nak singgah dekat tempat tisu ni. Ni tisu ni last lah. Bukan last. Ada lagi stok dekat bawah sinki. Ada lagi 1. Campur yang sedia ada ni 2. Tapi memang tak cukup sebulan. Memang tak cukup. Saya dengan dia ni kuat pakai tisu. Jadi nak masak, orang kata waktu masak pun pakai tisu. Ataupun nak pergi toilet ke pakai tisu. Orang kata segala benda lah tisu. Jadi tisu tu penting. Memang kena beli. Okey, kita tengok peti ais pula. Tapi macam biasalah dekat mana-mana ruangan pun saya akan cakap, jangan terkejut sebab bersepah. Okey, ni dia. Untuk bahagian tepi ni adalah fish kit. Fish ball. Ada separuh plastik lagi. Tapi orang kata sementara nak tunggu saya keluar beli ni, habis lah ni. Jadi kena beli juga. Ni fish cake. Ada lagi 4. Memang saya selalu stok fish cake banyak. Sebab boleh dikatakan segala masakan campur dengan fish cake. Sebab anak saya makan fish cake kan. Lepas tu atas ni sausage. Ada lagi 2 paket. 2 paket setengah macam tu. Jadi kena belilah buat stok. Lepas tu yang sini adalah 4 Tupperware lauk. Yang atas ni ayam. Orang kata yang 2 Tupperware ni ayam. Lepas tu yang ini udang. Dulu udang. Tu je lah lauk yang ada. Jadi saya jenis suka buat stok banyak-banyak. Walaupun saya malas masak, tapi saya suka kalau dalam peti ais tu penuh dengan stok makanan. Maksudnya lauk-lauk basah. Orang kata kalau hujung bulan tu kalau tak ada duit, tapi bila tengok ada stok makanan tu rasa lega. Kalau tak ada duit, stok makanan tak ada, serabut betul rasanya kan. Jadi saya memang suka ada stok makanan. Maksudnya barang basah ni biar sentiasa ada. Cuma itulah peti ais ni rosak kejap-kejap dia. Okey kejap tak okey, tu yang merisaukan. Takut barang-barang ni rosak kan bila dia tak menyala. Okey, jom kita cek yang belah bawah pula. Ni macam biasa bersepah. Okey, yang ni macam biasalah ubat-ubat ni. Daripada dah berapa zaman dah saya cakap nak kemas bahagian ni. Bagi teratur, tak juga kemas. Lama dah tak kemas ni. Bila kemas pun macam tu juga letaknya. Lepas tu yang ni pun tak ada apalah. Yang bawah ni sos tiram. Walaupun sikit tak apalah. Sebab saya jarang pakai sos tiram. Jadi tak payah nak beli. Kicap pekat, kicap manis. Kicap manis semua masih ada. Mayonis, cili sos. Saya kena beli cili sos. Habis mayonis tu jarang-jarang pakai. Jarang-jarang makan. Jadi tak beli pula apa. Cuma ni lah cili sos. Lepas tu dekat ni bawah ni
Ni ikan bilis masih ada, ni asam keping masih ada, tu belakang tu belacan masih ada. Jadi untuk bahagian ni tak perlu beli. Kita beralih ke bawah. Bersepah kan, macam-macam ada kat dalam ni, nampak. Biasanya kalau bekas ni macam ni, ini lebihan makanan, saya letak dalam ni supaya senang nak panaskan guna microwave. Jadi korang faham tak? Guna microwave. Kadang-kadang bergumpal mulut, lidah saya ni bergumpal. Ni selalunya kalau letak dalam ni untuk panaskan lah. Ini agak-agak saya buat tu, tak makan lagi. Ni ada lebihan lauk, senang letak dalam ni, terus masuk micro je, tak payah nak sesalin lagi dah. Jadi yang ini salad. Ini ada cili merah. Tengoklah esok ke lusa nak masak habis dah ni. Sini pun tak ada apalah. Ini ada carrot. Bawah ni ada ikan masin. Sepaket je lagi, mungkin kena tambah lah, ada sepaket je lagi. Yang ni korang nampak tak? Dalam ni serai. Lepas tu atas tu tak nampak lah. Kunyit hidup dengan halia. Halia tu tengah sikit, jadi kena tambah lah. Malas saya nak buka sebab sebelah tangan ni susah. Jadi orang kata halia, serai semua kena tambah lah sikit-sikit. Tak boleh tambah banyak sebab saya jarang masak. Nanti keluar pokok pula. Lepas tu ni cili padi masih ada. Tu ada limau kasturi. Jadi tak perlu. Susah nak nampak kan dia berkabus. Saya malas nak buka. Jadi tengok macam tu je lah. Seterusnya yang bawah ni, yang itu gula. Tapi ada lagi sebab saya baru je tambah semalam. Jadi tak perlu sebab saya jarang buat air. Buat kuih pun jarang, buat kek pun jarang. Jadi tak payah beli. Betul ni adalah sawi kontot. Apa nama dia? Dia tulis apa? Dia tulis sayur je, sawi kontot lah ni. Ni je sayur yang ada. Tak ada lagi dah. Itu pun tak tahu bila nak masak. Yang lain-lain semua tak ada. Buah ke segala apa yang sepatutnya ada memang dah habis dah, dah kosong dah. Orang kata bahagian untuk peti ais ni banyak kena beli. Macam sayur tu kena belilah. Jadi kan bersepah, nampak. Sebab tu kalau buka peti ais saya fokus jauh je. Sebab saya malu nak tunjuk bersepah. Lepas tu ni tempat letak sunlight. Ni. Nampak tak? Dia dah tinggal paras ni je. Memang kena belilah. Ini penuh lagi. Tapi memang saya bab sunlight ni memang kena sentiasa ada stok yang lebih. Sebab saya jenis kuat pakai sunlight. Tak ada tindak jimat. Ni Ezion pun ada yang jenis orang kata yang jenis apa? Bukan ketul, yang jenis beku tu lah. Pun ada juga untuk orang kata kalau minyak yang tebal-tebal kan, yang liat sangat nak basuh tu, saya akan pakai itulah. Ataupun kalau saya siang ikan ke apa, kuat sangat bau ikan lah, saya akan pakai Ezion ni. Sebab dia kuat sikit dia punya bau tu kan. Okey korang, inilah dia hasil tangkapan saya hari ni. Ada barang yang saya dapat, ada barang yang saya tak dapat. Kebanyakannya dapat lah. Jadi jom tengok apa yang saya beli. First, barang yang saya beli seluar kerja suami saya. Ni bukan barang dapur lah. Tapi ini antara barang yang saya beli hari ni. Seluar kerja suami saya yang jenis seluar yang banyak-banyak poket tu. Jadi seluar suami saya dah uzur sangat. Dah lusuh, zip dia pun dah rosak. Jadi saya gantikanlah yang baru. Lepas tu saya ada beli stiker dekat kedai Eco Shop. Ini orang kata stiker ni saya boleh gunakan untuk buat budget planner lah. Saya beli, saya tengok macam comel je kan, jadi saya belilah. Kemudian saya beli ni botol. Botol ni saya beli dekat Eco Shop juga. Saya nak letak apa kata, pencuci tangan. Sabun pencuci tangan. Jadi saya nak letak dekat botol ni lah untuk kat toilet. Seterusnya saya beli envelope. Envelope ni selalunya kalau anak saya tak sekolah, saya tulis surat ke apa kan, guna envelope ni lah. Dekat rumah dah habis, jadi saya tak, orang kata saya belilah satu. Seterusnya saya beli tisu yang ada 6 roll. Selalunya saya pakai jenama lain, tapi kali ni tak ada, saya pakai je lah yang mana ada. Seterusnya saya beli sabun basuh baju jenama Nano, satu botol besar. Sebab ada satu lagi botol besar kat rumah, jadi saya beli satu je lah. Kemudian saya beli Shell Talk. Shell Talk yang jenis kembar dua tu.
Seterusnya saya beli shampoo Sunsilk, saya beli Colgate dan juga saya beli Modest. Selain daripada tu saya ada beli getah dan juga deodoran suami saya. Dan seterusnya saya beli yang warna kuning tu plastik sampah. Jadi saya beli 1 paket. Dan seterusnya saya beli 4 paket Sunlight. Macam biasalah saya jenis kuat guna Sunlight kan. Orang kata tak reti nak berjimat, jadi saya beli 4 paket. Seterusnya saya beli Maggi sebungkus. Dan juga saya ada juga beli jajan-jajan. Bukan saya, sebenarnya suami saya yang beli jajan-jajan ni. Ada perasa coklat, vanila dan juga pandan. Seterusnya saya beli beras. Saya beli beras Taj Mahal 1 paket. Seterusnya saya beli sardin mackerel. Saya beli 3 tin. Asalnya kat rumah saya ada 5 tin. Saya dah masak 2, tinggal 3 tin. Saya tambah lagi 3 tin. Total ada 6 tin sardin dekat rumah. Seterusnya saya beli Nescafe 1 botol kecil. Saya beli susu FN 2 tin. Kemudian saya beli santan kara 2 paket. 1 paket ada 5 kotak. Jadi 2 paket bermakna 10 kotak lah. Seterusnya saya beli tepung bistari yang original je. Yang pedas tak ada. Jadi saya ambil yang original je lah. Seterusnya saya beli tepung gandum 1. Lepas tu saya beli kari ayam 1. Kemudian saya beli ayam mas, drum ayam bersalut. Saya beli 2 paket. Ni orang kata kalau malam masak goreng ni je senang. Kemudian saya beli fish cake 4 paket. Macam biasalah, anak saya suka makan fish cake kan, jadi saya beli lebih. Saya ada juga beli halia sikit. Saya beli kobis. Lepas tu saya beli labu. Dan seterusnya saya beli ni siumai. Macam tu ke nama dia? Siumai ketam. Saya beli dekat Eco Shop. Suami saya nak beli ni. Dah lama tak makan, jadi dia teringin nak makan. Saya belilah. Saya beli dalam 5 paket. 5 ke 6 paket, saya lupa dah. Seterusnya ni saya beli sosis jenama Econ Safe. Saya memang beli banyak buat stok. Lagipun sosis jenama Econ Safe ni jarang-jarang ada. Jadi bila sekali ada, saya beli banyak teruslah. Tapi jangan risau, expired dia memang jauh lagi ke depan. Selain daripada semua barang yang ada kat sini, saya ada juga beli lauk basah. Saya ada beli ayam, saya ada beli ikan dan saya ada beli sotong. Okey, ni dia. Saya ada beli ikan aji-aji. Saya dah siap cuci ikan ni, dah siap potong. Saya panggil ikan ni ikan aji-aji. Korang saya tak tahu lah korang panggil ikan apa. Saya beli 3 ekor. Lepas tu saya potong-potong lah. Ni settle 1 ikan saya cuci. Selain daripada ikan aji-aji, saya ada beli juga sotong. Sotong yang saiz kecil je lah. Saya beli 1 kilo. Saya dah siap-siap cuci. Saya buang kulit sotong ni. Sebenarnya tak ada masalah pun sotong ni dibuang kulit ke tak ke, saya tetap makan. Cuma bila saya dah sekali cuci sotong ni buang kulit, saya dah jadi kebiasaan. Asal cuci sotong je nak buang kulit. Tapi orang kata saya tetap makan lah walaupun ada kulit. Lepas tu ada setengah orang saya tengok bila cuci sotong dia buang mata sotong ni. Macam saya tak buang. Jadi itu semua terpulang lah ikut cara masing-masing. Tapau yang bahagian bawah tadi tu saya alih ke atas sebab bahagian bawah ni saya nak letak lauk basah yang lain yang baru saya beli. Jadi saya biarkan dia kosong supaya senang lah nak letak tapau yang lain. Okey, selain daripada ikan, sotong, saya ada beli juga ni ayam, ada peha, ada tak, ada kepak. Jadi ada 3 jenis, bukan 3 bahagian ayam. Jadi
Semuanya dah siap cuci. Yang bahagian tak ni saya buang kulit sebab saya tak nak kulit dia tu. Bahagian peha masih ada kulit sebab kadang kalau kita goreng lagi sedap kalau ada kulit kan. Lepas tu ni kepak. Kepak sebenarnya saya tak makan kepak. Saya beli kepak ni untuk mak saya sebab mak saya suka makan kepak. Jadi inilah dia ayam yang saya beli dan bertungku lumus saya cuci tadi. Berjam-jam saya berdiri. Inilah hasil dia. Okay, jom kita susun dalam peti ais. Yang bahagian bawah tu saya guna Tupperware putih biasa je sebab saya dah kehabisan Tupperware pink macam yang kat atas tu. Jadi settle lah untuk bahagian lauk basah. Okey korang, cukup setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.